اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 5, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka hendaklah kami Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, nyatakan segala aqaid, segala simpulan-simpulan iman yang wajib pada syarak mengetahui akan segala aqaid. Mana segala aqaid? Daripada segala yang wajib, segala sifat yang wajib bagi Allah pada akal, dan yang mustahil, segala sifat yang mustahil bagi Allah pada akal, dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasulnya, serta kami Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah iringkan tiap-tiap satu aqidah itu, iringkan dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan, menetapkan yang wajib, sifat yang wajib, dan menafikan yang mustahil, Maka hendaklah kami nyatakan, maka ini di atas situ, maka kami berkata. Apa kami berkata ni? Syekh Ahmad Al-Fatani. Apa kataan Syekh Ahmad ni? Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Maka kami berkata. Apa kami berkata? Wajib bagi Allah. Itu permulaan perkataan. Dia pun cotek dua atas. Lepas tu cotek dua belakang, habis kitab lah. Faham tak ni? Kita tengok ibarat kitab dulu. Ibarat kitab ni susunan ayat kitab. Kemudian barulah kita ambil maksud kitab. Dia kena dulu perekat. Yang pertama kita ambil ibarat kitab, susunan kitab. Susunan kitab macam mana? Mula-mula Syekh Ahmad kata, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Nyata-nyata ni, maka kami berkata. Ni nak cerita aqaid ni. Apa yang kami berkata? Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah ni lah permulaan kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Lepas tu bila habis penutup katanya, penutup kata belakang kitab lah. Tak ni? Ni kita kata ibarat kitab, susunan kitab, maksud dia guana. Kemudian barulah kita pergi kepada maksud dia. Dia kukuk mana pun kita ngaji kitab Jawi ni, kitab mana-mana pun samalah. Sebelum daripada kita nak menghuraikan maksud kitab, sepatutnya bagi orang yang mengajar, dia kena susun dulu ibarat kitab. Faham tak ni? Ini kaedah dia. Walaupun orang yang dengar ni ada sebahagian ada kitab, ada sebahagian tak ada kitab, dengar saja. Orang yang ada kitab pun ada hak buat catatan. Ada yang hanya ada kitab, catatannya tarikh je. Dia ada macam-macam ni. Tapi kok mana pun dia kena ibarat kitab.
Sebab tu orang mengajar kalau kaedah pondok dibaca dulu sekarang, lepas tu diundur dibaca semula. Gitu. Tapi setengah-setengah orang mengajar kat kampung learning, dia baca, tidak heran apa dia ibarat kitab, tidak heran. Pas di sana dia pun menghuraikan apa dia baca panjang tadi. Jadi kalau ngaji pondok kita awak gitu. Ngaji pondok ke mana pun ibarat kita, susunan ayat kita dia ambil dulu. Kami nyatakan, maka kami berkata, maka tu atas pada kata kami nyatakan. Ini kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Apa yang kami katakan? Wajib bagi Allah. Nak maksud sifat Allah. Sifat Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang haru, sifat rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haru. Ni kami nak kata ni. Kami kata apa ni? Ada masuk sifat wajib. Maka pembuka kata, cotek dua atas. Penutup kata, habis kitab. Ni orang panggil apa ni? Ibarat kitab. Susunan ayat kitab. Setengah orang dia tadilah dia baca 2-3 baris, dia berhenti, dia pun hurah. Hurah ada dalam tu. Orang dengar ramai-ramai ni pun tidak cara kitab pun sebenarnya gitu barulah dia rasa okey. Tapi tak kenalah kalau kaedah pengajian pondok. Kapung mungkin sesuai. Tapi kadang-kadang orang yang baca 2-3 baris, dia berhenti dia hurah satu hak permasalahan yang dibaca dalam 3 baris tadi ni, kadang-kadang bukan hurah semua. Hak payah dia lakuh tidak hurah. Jadi kalau pesen ni, kalau orang mengajar tu ada tempat dia tak faham pun orang tak tahu, sebab dia hurah hak dia faham je. Tapi kalau ngaji kaedah pondok, dia baca ni sebaris satu masalah dia ambil. Lepas tu baru dia pindah baca, dia pun ambil pula dia punya masalah huraian dia. Dia kata kalau orang ngajar tak boleh nak hurah, tahu situ dia lekat, satu masalah dia lekat. Contoh. Tapi kalau baca 2-3 baris, dalam tu ada beberapa masalah dalam tu. Tapi oleh kerana dia baca 3 baris tu, dia tak baca dah kitab, dia ambil satu-satu secara huraian. Jadi ada masalah yang ditinggalkan. Ini pernah terdengar, tengok dia baca panjang. Dalam tu ada masalah yang agak payah, dia tak hurai. Dia lakah tu. Orang dengar tak tahu. Ni. Apa panggil apa ni? Politik. Politik apa panggil tak? Politik ke taktik? Mana hak dia tak reti, tahu tak sedar dia tak reti. Strategi. Tapi kalau baca satu, dia ni tak nak pergi kalau gitu. Faham tak? Jadi mudah orang tahu kita ada benda tak pandai. Jadi kita ambil ibarat kitab, boleh pergi kepada maksud kitabnya. Kemudian hak minggu lepas, hak catatan di luar tu. Jadi minggu lepas ada satu perkara yang saya pun cerita mungkin rekah. Jadi orang kita ni kadang-kadang dia sebut rekah ni, dia jadi minggu lepas cerita masalah jual beli kanak-kanak yang belum baligh, hukumnya haram tidak sah. Haram serta tidak sah mazhab Syafi'i. Sebab ingat minggu lepas, syarat sah ibadah, syarat sah semayang, syarat sah puasa adalah mumayyiz. Ada syarat sah semayang mumayyiz, bukan balik. Syarat sah ibadah mumayyiz, termasuk syarat sah azan, bang dan iqamah. Syarat sahnya adalah mumayyiz. Mana budak tu walaupun belum baligh, sah dah dia bang dan iqamah. Sebab apa? Sebab bang dan iqamah ibadah, syarat sahnya adalah mumayyiz. Tapi tidak aulah lah kalau budak ni belum baligh, dia nak azan, tidak aulah. Setengah mengatakan makruh. Tapi sah lah. Sebab dia budak belum baligh, tidak sah dia punya azan. Ada. Syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Kenal mumayyiz ni? Mumayyiz ni lah yang tahu membezakan mana bersih, mana kotor, boleh istinja sendiri, boleh membezakan mana manfaat, mana mudarat. Itu mumayyiz.
Kalau kita kata 4-5 tahun tu kira mumayyiz dah 4-5 tahun. Jadi syarat sah ibadah mumayyiz. Sebab tu saya sebut minggu lepas, kalau anak kita dia malah anak kita memang mumayyiz dah lah, besar dah. Umur di 10 tahun dah kita kata. Dia belajar agama, pandai ada hukum hakam agama, ngaji Quran pun pandai dah. Tapi dia kadang-kadang 10 tahun, 11 tahun, mungkin dia belum balik. Mungkin. Kita letaklah. Dia umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Dia tak balik lagi. Boleh tak kita nak bubuh dia sebagai imam dalam rumah kita dah ketika semayang? Bolehlah, sebab syarat sah adalah mumayyiz. Tapi tidak aula. Dia kena hak balik lah. Cuma kalaulah hak yang mengikut tu ibu, tak ada arah lah tu. Kalau yang mengikut tu ayah, tidak aula sebab ayah tu balik. Ayah lah kena jadi imam. Tapi kalau ayah tu pergi masjid, yang ada di rumah tu ibu, ibu semayang lah belakang anak tu. Dah tidak aula, dah kata dia belum balik. Dah mana cara pergi lagi dia tu imam, takkan ibu dia tu imam, anak jadi makmum pula. Walaupun pandangan Imam Muzani, ibu jadi imam, anak jadi makmum, anak belum balik, sah. Itu pandangan daif. Anak yang belum balik ni jangan balik. Anak lelaki yang belum balik. Memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan daif lah. Ini ibu sah menjadi imam kepada anak lelaki yang belum balik. Tapi mana anak lelaki ni lah jadi imam. Jadi imam pada ibu. Sebab syarat sah sembahyang adalah mumayyiz. Syarat wajib adalah baligh. Pandai ni, syarat wajib sembahyang baligh. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Syarat sahnya adalah mumayyiz. Dia syarat wajib dengan syarat sah ni tidak berlaziman. Ada yang wajib tetapi tidak sah, ada yang sah tetapi tidak wajib. Ni apa panggil apa ni? Catatan kod luar. Kita ngaji kitab gitulah. Kita taklah fokus kitab sepenuhnya. Kita pergi pada masalah-masalah tapi tak lari. Sebab orang ni kitab-kitab kecek je, Faridatul Faraid kecek, Muniyatul Musalli kecek. Bukan kita nak tupu pada kitab. Sebab tu kadang-kadang orang dengar walaupun kitab kecek, sebab dia nak ambil perkara-perkara hak tambahan. Dia kalau ngaji pondok, dia tupu pada kitab. Ngaji pondok, dia tupu pada kitab. Dia tak tambah hak luar. Kalau kata baca Muniyatul Musalli, ditipu Muniyatul Musalli je. Dia tak tambah luar. Sebab dalam satu hari pekoh saja 5-6 butir dah. Maknanya kitab Muniyatul Musalli kecil ada. Kitab hak tebal-tebal, hak besar ada. Kitab Arab pun ada. Jadi hak huraian panjang-panjang, tunggu kitab besar nantilah. Di hari yang sama. Jadi masa pondok baca kitab kecil, dia tak pelebihlah dia huraian kecil dah lah. Kan kita nak faham juga masalah lebih luas. Kita lah kat kan dia kat kan. Sebab kitab pekoh pondok ni 4-5 ti. Kita ngaji kapung, suti sari, kitab Muniyatul Musalli contohnya. Lepas tu kita nak tupu kitab saja, tak mahu ada tambahan luar. Tak ada penambah ilmu lah kitanya. Tak ada. Dia ngaji pondok memang tupu pada kitab. Sebab kena faham, pondok sehari semalam, belah uti, rapat 20 uti sehari ngajinya. Jadi kalau baca kitab tauhid pun ada tauhid orang rendah, ada tauhid orang tinggi. Masa baca kitab tauhid orang rendah, hurah hak qada kitab jelah. Lepas tu hurah yang hak mendalami, dan nanti petang nanti malam nanti ada pula kitab tauhid besar. Tu kaedah ngajian pondok. Kita kapun tak kita nak ambil hak tambahan-tambahan. Jadi syarat sah ibadah dia tadi ada yang wajib sembahyang tetapi nak sembahyang tidak sah. Ada yang tidak wajib tetapi sah. Siapa yang wajib sembahyang? Orang Islam. Termasuk yang wajib sembahyang adalah orang Islam yang telah murtad, wal iyazabillah. Dia wajib sembahyang. Dia wajib puasa. Dia wajib zakat. Orang kafir asli, kafir hok daripada asal tu, dia tak wajib. Walaupun tu bahasa panjang pula, tak wajib tu, tak wajib mutalabah ke tu panjang pula bahasa. Kita ambil ringkas sikit. Maknanya orang kafir asli tak wajib. Sebab tu apabila dia asyhadu, dia tak kena qada. Semayang puasa semasa kafir, dia beza dengan kafir murtad.
Sebab kafir murtad ni dia asal Islam. Kemudian dia keluar Islam. Kewajipan orang Islam, apa kewajipan orang Islam? Kewajipan semayang, kewajipan puasa, ada atas batang tekak dia. Apabila dia bertaubah ke semula dengan mengucap dua kalimah syahadah, jadi Islam balik, dia kena qada sembahyang puasa yang ditinggalkan pada masa dia murtad. Ada ni. Kafir asli lain, kafir murtad lain. Jadi kafir murtad, kewajipan sembahyang dia kedak? Ada. Kewajipan puasa dia kedak? Ada. Sebab tu bila dia mengucap kembali, dia bertaubah jadi Islam balik, dia kena qada. Dia wajib sembahyang puasa. Tapi kalau nak sembahyang sah kedak? Tak sah. Sebab dia murtad. Tapi wajib kedak? Wajib. Tapi nak sembahyang tidak sah. Melainkan dia kena asyhadu dulu baru sah sembahyang. Ada? Dia wajib tapi tak sah nak buat. Kanak-kanak yang belum baligh tetapi mumayyiz, wajib tak sembahyang? Tak wajib sebab dia belum baligh. Sah tak sembahyang? Sah sebab dia mumayyiz. Apa ada ni? Ada hak wajib tapi nak sembahyang tidak sah, orang murtad. Ada yang tidak wajib tapi kalau sembahyang sah. Kanak-kanak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz. Nah, itu dalam bab ibadah mumayyiz. Tapi saya sebut minggu lepas bab muamalah, jual beli contohnya, syarat sahnya adalah baligh. Itu mazhab Syafi'i. Tapi dah hak kita dah amal tu, saya sebut minggu lepas kan, tuan kedai tu kan, hak mari penuh dan kedai budak sekolah. Tuan kedai ni guana ni ngaji dah kitab ni, hak ni dengar, bukan ngaji kitab pun, dengar orang ngajar. Kalau nak ngaji kita kena ambil bab muamalah baru jumpa perkara ni. Tak boleh nak jual budak-budak belum baligh ni, haram setidak sah ni. Gua nak kira hak kita duk pakai tu semua mazhab Hanafi. Lepas tu boleh ke tak? Boleh ke tak kena buat dah. Boleh ke tak kononnya. Gitulah amalan kita. Takkan kita bermazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i macam mana? Fiqh mazhab Syafi'i bukan fiqh muamalah, fiqh ibadat pun tak luluh kalau mazhab Syafi'i sungguh kitanya. Bukan fiqh muamalah, fiqh ibadah pun tak luluh. Kita bermazhab Syafi'i ke? Al-awam la mazhab lahum. Orang awam tak ada mazhab sebenarnya. Hak mana-mana betul dengan pandangan mana-mana, okeylah. Ni bab fiqh. Bukan nak buat peringan. Sebab tak padang nak berat orang kita ni. Peringan pun dah orang nak fikir. Kalau berat, tak bangun orang kita ni. Kita je perasan, kita bermazhab Syafi'i. Banyak benda kan kita tak tahu mazhab Syafi'i. Hak kena solid sungguh, tak ada kompromi, tauhid dan tasawuf. Tauhid tak ada kompromi, tu kena kejap molek. Jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf kena kejap molek. Sebab kewajipan dalam ketaatan hati tu ijma' ulama' belaka tu. Wajib taubat ijma' ulama', wajib syukur ijma' ulama', wajib ikhlas ijma' ulama'. Tak ada khilaf lah semua. Haram riak, haram ujub, haram takabur ijma' ulama' belaka. Tu kena mati molek tu. Itu satu jalan. Fiqh ni bukan kata nak peringan. Sebab dengan masyarakat awam kita ni, ni dah orang cetong. Dah bukan kata kau orang surah ni, dah. Gitulah maknanya banyak benda yang kita tak tahu. Macam saya sebut minggu lepas tu lah, sebut berdehim. Sebut berdehim pun huru-hara. Berdehim batal semayang. Huru-hara. Datuk Imam pun berdehim. Imam Majid besar-besar pun berdehim. Ada orang tanya macam mana kalau tu imam kita ikut belakang dia berdehim, nak macam mana kita orang ni? Kalau kita nak betul-betul pakai mazhab Syafi'i, kita wajib niat mufarakah serta merta. Bertangguh je niat mufarakah, sembahyang kita batal. Ataupun kita turutlah pandangan yang mengatakan berdehim tidak membatalkan sembahyang. Gitu je lah. Tapi mungkin hati kita akan jadi tidak berkenan dah lah. Tak suka Dr. Imam apa pasal tu tak ngaji fiqh Syafi'i duk berdehim. Ramai tu imam seumpama tu. Tapi masa saya sebut dalam Terengganu FM Syekh Nurani tu, segelintir imam, segelintir, tak segelintir. Tak segelintir, tapi ayat baik.
Ayat baik orang panggil. Ayat baik segelintir. Allah, kita nak tupang semayang kadang-kadang lemah. Lemah main dia berdehem gitu lah. Lemah kita nak tupang semayang. Tak belajar pekoh orang panggil. Baru dia baca bismillah. Lepas tu nak baca surah. Baru dia baca bismillah surah. Habis baca surah. Baru dia rokok. Allah kata apa benda pula. Tapi kalau jumpa tu imam gitu, tak pernah niat mufarakah. Memang turut je pakai pandang kata tak batal. Tapi hati jadi berasa tak berapa. Kalau nak mari sendiri-sendiri, nak tupang semayang belakang, tak dah lah. Kalau jerembung tu, tak niat mufarakah dah. Jerembung dah terkena dah tu imam gitu, tak niat mufarakah. Tapi nak mari tuju tu imam gitu, tak tuju dah lah. Tak selesa. Tak selesa. Itu cerita mana kalau kita kata kita pekoh bermazhab Syafi'i, gitu ialah. Mana banyak perkara yang kita sebenarnya tak betul pun dengan mazhab Syafi'i. Bukan kata bab muamalah kita tak reti, bab muamalah, bab ibadah pun tak selesai. Bab ibadah kita mengikut pandangan mazhab Syafi'i kita. Jadi bab muamalah, bab jual beli gitulah, tapi dah kita memang daripada dulu gitu dah. Nah, kalau kita orang tua-tua dulu, dia beri tak? Kalau budak-budak beli, kalau orang tua-tua zaman gitu, dia beri tak? Orang tua-tua dulu ke zaman gitu tak ada kedai. Ada kedai dah zaman dulu. Dia beri tak budak-budak beli? Dan hanya ni orang tua-tua. Tapi orang tua-tua dulu, dia akad tak jual beli? Akad. Orang tua-tua dulu, dia akad jual beli. Kau kan ingat tak zaman dulu, jual beli dia ada akad tak? Saya beli barang, ada tak? Ada. Tapi zaman-zaman dulu, budak-budak beli, dia larang ke tak? Larang? Zaman-zaman dulu, zaman-zaman tok nenek kita dulu lah. Akad jual beli biasa ada. Tapi yang belum balik ada tak larangan? Zaman dulu. Mi muda ke tau? Nak zaman dulu tak. Ke mana? Tapi sekarang ni akad jual beli pun tak ada. Zaman sekarang tak ada akad jual beli. Itu semua mazhab lain belaka dah tu. Kalau mazhab Syafi'i, wajib akad jual beli. Tapi kita tidak. Wajib ni bukan sunat-sunat. Bukan kata mazhab Syafi'i sunat ataupun afdal. Nak jual, nak beli, akad. Aku beli barang ini dengan harga sekian-sekian, aku jual. Bukan kata sunat ataupun afdal, tetapi wajib. Tanpa akad jual beli dalam mazhab Syafi'i, jual beli kita tidak sah. Tapi sekarang ni tak ada akad jual beli. Kalau akad jual beli pun yang tidak sah. Aku jual aku beli apa pun tak tahu. Tak jadi nak akad gitu, jual gitu. Saya beli barang ini semua dengan harga RM100. Saya beli, lepas tu jual pula. Saya jual. Jadi sebelah tu kena penuh. Termasuk dengan harga. Hak sebelah lagi tu, tak apalah. Kalau penjual kata, saya jual barang ini dengan harga RM100. Kita pula, saya beli. Tak apa dah. Tak kira lah alik mana-mana tu. Mushtari dengan baik tu tak kira lah. Faham tak? Penjual ke pembeli tak kira. Kena akad yang lengkap. Tak ada kata saya beli saya jual dah. Tapi ada tak sekarang ni? Tak ada. Tu panggil apa tu? Tu mazhab Hanafi. Tu je lah. Maknanya kita sekarang ni hak duduk buat-buat budak jual, mak nak semayang, dia suruh anak dia tunggu kedai. Bak mak lagi semayang sekejap ni. Anak pun tunggu kedai. Anak tu kalau rendah lagi, kemungkinan lah kita nak kata tak balik, mungkin 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun mungkin budak puang tu keluar haid dah, mungkin budak lelaki tu sudah keluar mani, mungkin. Tapi kita bubuhnya mungkin tak balik lagi. Tapi mak nak pergi semayang, dia panggil anak dia tolong jual. Anak hak balik dah, hak besar dah, hak tu tak boleh suruh dah. Ada ni? Hak besar tak boleh suruh dah, dia tak layang dah. Hak ni. Hak boleh suruh lagi ni. Dan dia naik kalau mendengar, tidak duli dah mak ayah dia suruh ke apa. Patutnya tu kan jual sebab dia balik. Dah tu tak mau tolong.
Jadi kita pun jual beli dalam keadaan belum balik. Tak apalah pakai mazhab Hanafi. Gitu jelah. Ke mana? Ke mana? Kita pergi kedai, masuk dalam kedai tu, Allah. Budak jual, kita pun tubik lagi kedai lain. Keluar. Ke? Awak panggil mak. Mak kau nak semayang. Tunggu dia tahan kitanya. Tak apalah, sebut minggu lepas tu kata haram. Jual beli belum balik itu pandangan mazhab Syafi'i. Gitu jelah. Lepas tu macam mana seeloknya? Seeloknya kita jagalah hukum tu. Seeloknya memanglah al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar daripada pandangan hak kata haram. Kamu mazhab Syafi'i yang kata haram tidak sah. Tu dituntut kepada kita. Kalau kita boleh elokkan jual beli budak-budak yang belum balik, elokkan. Dan kalau kita boleh sempurnakan akad jual beli, kita sempurnakan akad jual beli. Gitu je lah. Dia sabasung ada jugalah akad jual beli sabasung. Kalau kat lain tak ada akad jual belinya. Kalau sabasung ada lah. Tapi ada pun tak semua juru-jual juga. Ada juru-jual tu hak penat dah berkali cetung tu dah akad jual beli. Dah tu dia penat dah berkali. Mulut dia dah tak larat dah nak saya jual. Dia jual banyak sangat dah. Jual jadi pun letih dah mulut dia. Jadi syih dia nak habis dah, tak keluar dah mulut dia ni. Dah akad dah. Ya kadang-kadang akad, kadang-kadang tak. Begitu lah. Tapi kalau dia tak akad, kita akad. Saya beli barang ni semua dengan harga sekian-sekian. Dia sambung. Saya jual. Cukup lah. Ni kita pun malas nak akad. Tapi gitulah bab fiqh ni. Kemudian minggu lepas saya baca di nota kaki di luar tu masafah qasar tu. Masafah yang mengharuskan padanya sembahyang qasar. Dia panggil masafah qasar dia panggil. Dia sebab dalam kitab kita nota kaki di luar cerita bab masafah jarak yang harus padanya sembahyang qasar dia panggil. Kalau kita panggil gak masafah qasar lah. Masafah jarak perjalanan, qasar yang mengharuskan qasar sembahyang. Memendekkan sembahyang hak 4 rakaat, zuhur, asar, isyak jadi 2 rakaat. Kita kena ingat masafah qasar ni. Sebab masafah qasar ni banyak digunakan dalam bab hukum. Termasuk cerita bab masafah qasar dalam kitab kita ni, ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Dalam masafah qasar tu kena ada seorang yang alim. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu atas masing-masing individu berakal sertanya baligh. Hak wajib fardu kifayah kena ada seorang dalam masafah qasar. Jarak yang boleh mengharuskan qasar sembahyang 89 km. Tapi berkaitan dengan masafah qasar ni banyak digunakan. Masafah qasar. Tapi kenapa tidak sebut masafah jamak? Kenapa disebut masafah qasar? Kenapa tidak sebut masafah jamak? Sebab qasar lain, jamak lain. Sebab dia qasar adalah ittifaq mazhab, sepakat membenarkan qasar. Adapun jamak khilaf ulama jamak musafir ni, mazhab Nabi tidak ada jamak musafir. Kemudian dia berkaitan dengan jamak, dia tidak semestinya berkait dengan masafah perjalanan. Dia qasar, dia berkait dengan masafah perjalanan musafir. Adapun jamak, dia tidak berkait dengan masafah semata-mata. Ada jamak kerana sakit, ada jamak kerana hujan. Kalau mazhab Hambali 8 perkara, 8 sebab yang mengharuskan jamak dalam mazhab Hambali. Jadi jamak ni banyak kerana. Adapun kerana musafir, kalau ada pun qasar semata-mata kerana musafir. Sebab tu disebut masafah qasar. Sebut musafir qasar, tak sebut jamak. Tapi masafah yang mengharuskan qasar mengharuskan jamak. Dia gitu je. Masafah yang mengharuskan qasar mengharuskan jamak. Tak ada. Masafah jarak yang mengharuskan qasar 89 km dia mengharuskan jamak.
Jadi disebut kasar je lah, disebut masafah kasar. Jarak yang mengharuskan kasar sembahyang. Dan jamak sah boleh jamak. Tapi tak dia jamak ni bukan semata-mata falsafah. Jamak bukan semata-mata perjalanan jauh, bukan. Jamak di banyak sebab. Kemudian berkait nak setuf sikitlah berkaitan dengan masafah kasar. Biasa disebut berkaitan dengan masafah kasar ni adalah berkaitan dengan memindah zakat contohnya. Memindah zakat tidak diharuskan kita memindahkan zakat. Pindah zakat ni kita pindah hantar ke mana dipanggil memindahkan. Satu pandangan mengatakan memindah keluar daripada masafah kasar. Dia kata gitu. Memindah keluar daripada masafah kasar. Mana kalau kita ni zakat di sini nak setuh sikit, zakat harta lah, zakat harta. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah tu zakat abdan, zakat badan. Di mana kita berada, di saat diwajibkan bayar zakat fitrah, di situlah kita bayar zakat fitrah. Walaupun kita kerja di Kuala Lumpur sekalipun, kita balik kampung, di saat wajib bayar zakat fitrah, kita ada kampung, nak bayar kampung, bayarlah kampung. Itu bukan zakat harta. Dia kena bezakan, ni basic, kena bezakan antara zakat fitrah. Dia panggil zakatul abdan, zakat tubuh badan kita di mana kita berada. Berbeza dengan zakat harta. Zakat harta ni zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanaman. Ni zakat pendapatan. Ni zakat harta. Hak ni yang tak boleh pindah. Tapi pindah ni jarak mana dipanggil pindah? Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i bukan masafah qasar. Kita berniaga di mana? Losong. Kita bayar zakat losong lah. Kita ternakan di mana? Di losong. Bayar zakat di losong lah. Kita tanam padi contoh di mana? Di losong. Tak ada. Dah losong ni padi. Bubuh je ni. Kan ada padi losong? Ada tak? Tak, ni bubuh je. Jangan duk mikir ustaz ni mana pula losong ada padi, tak ada. Ada losong ada kepuk je dia kata. Mana ada padi losong. Ni cerita. Jadi kalau tanam padi tu di losong, wajib zakat di losong. Keluar tempat tu dipanggil pindah dah. Haram setidak sah mazhab Syafi'i. Bukan kata haram tidak sah zakat. Sebab apa? Sekarang ni kita berniaga di mana? Di losong. Di losong ni kita ada kira bicara dengan masyarakat, jual beli. Dan kadang-kadang kita bermasyarakat ni ada benda-benda yang menyebabkan kita berselisih, ada terlebih, ada terkurang. Kemudian dalam masyarakat ni nampak perniagaan kita maju. Kita ni orang susah. Pergi kedai dia pun kerek berhutang sebab kita orang miskin. Dah bila tuan kedai ni bayar zakat? Dia bayar zakat dah, nak bayar zakat lain. Jadi terasa hati orang kampung tu kita orang susah. Kita juga yang pergi maju niaga dia, kita pergi beli kedai dia susah pun. Berhutang pergi kedai dia. Tapi masa dia bayar zakat, tak wui pun kita. Kalau dia wui kita bayar zakat, mungkin hutang dia kita boleh bayar. Misal. Ada ni. Kita, ternakan kita kampung tu. Kampung tu, hak ternakan kita. Tanaman kita. Dah kerana ternakan nampak banyak dah tu. Zakat macam mana? Saya bayar zakat. Tak ajin saya zakat. Awak bayar di mana? Bayar. Bukan kampung tu. Pandai ni. Jadi macam mana fakir miskin yang berhak zakat di tempat kita dapat harta perniagaan, dapat harta ternakan, dapat harta tanaman tu kita tak keluar di situ. Sebab tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i kampung tu. Satu pandang mengatakan dibenarkan dalam jarak masafah qasar. Itu sebut masafah qasar. Mana jarak yang belum sampai 89 km. Mana kalau pergi dengung tu dipanggil tak pindah lagi. Itu bukan pandangan muktamad. Adapun kita bayar di negeri lain mana? Bayar di Kelantan contohnya. Itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, jumhur mazhab tidak boleh. Mana boleh kita Terengganu pergi bayar di Kelantan? Masafah qasar pun jertih pun tak boleh dah. Lebih dah masafah qasar tu. Kan jertih kan?
Jertih kan 1 kilometer tu. Betul tak? Bukan 1 kilometer. Jertih 1 kilometer. Jarak masafah qasar tu lebih dah tu. Ni bayar di Kelantan tu. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi makruh sahaja. Kita memindahkan zakat lebih daripada masafah qasar. Melainkan kalau di sana lebih berhajat nak bagi tempat kita, barulah tidak dimakruhkan, bukan disunatkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh pindah. Sama ada dia ada 2 pandangan, dipanggil masafah qaribah, jarak dekat dalam kampung je boleh. Luar kampung tak lidah. Tu hak mutamak Syafi'i. Satu pandang mengatakan masafah qasar. Kita kena ingat masafah qasar. Masafah qasar, jarak boleh qasar sembahyang 89 km. Ini bukan cerita bab qasar, sebab kita cerita bab zakat. Tapi jarak yang dibenarkan kita memindah. Pandangan Daif mengatakan masafah qasar. Jangan memindah melampaui masafah qasar. Masafah itu ingatlah jarak. Sama juga dengan kita melakukan ibadah korban. Kita melakukan ibadah korban, dia ada satu bahagian, bukan satu bahagian lah, satu juzuk yang wajib kita sedekah kepada fakir miskin. Dan ni satu juzuk. Maknanya satu juzuk yang boleh diniagakan. Biasa saya sebut setengah kilo. Setengah kilo tu banyak dah. Suku kilo pun boleh diniagakan. Boleh tak pergi pasar nak beli daging suku kilo? 100 gram pun boleh dah tau. 100 gram boleh tak diniagakan? Kita pergi pasar boleh tak? Saya nak beli daging 100 gram. Ke hak jual daging tu, ni nak ni. Ni. Ditunjuk dia punya parang ni kapok dia tu kan. Ni 100 gram ni. Oh, plastik tak padang 100 gram. Tu kan ni. 100 gram banyak boleh tau. Boleh. Boleh diniagakan. Tapi biasa saya sebut setengah kilo. Banyak setengah kilo tu tak apalah. Maknanya korban bukan akikah, korban wajib disedekahkan. Qada yang boleh diniagakan. Sedekah di mana? Pandangan muktamad wajib sedekah di tempat kita sembelih. Pandangan yang kedua, wajib sedekah dalam jarak masafah qasar. Tu, masafah qasar. Mana? Hak baki-baki nak beli rumah kita baliklah. Hak wajib sedekah ni. Dalam keadaan daging tu daging basah, bukan kita masak. Kepada fakir miskin. Di mana? Di kampung kita melakukan ibadah korban. Bayangkanlah kalau kita buat korban di Surah Imam ni. Puluh-puluh ekor kita buat korban. Orang pakai miskin ada sini. Tunggulah kawan ni manalah hak daging korban daripada Surah Imam. Tak siapa-siapa rumah dia. Masing-masing boleh bahagian bubuh dalam beseng, bubuh dalam bonet kereta, pung jalan balik. Bukan gitu. Saya sedekah pada pakai miskin kampung saya. Kampung saya pun dekat je. Memang dalam masafah qasar. Atas pandangan muktamad tak sah buat gitu tu. Wajib kita kena ganti balik di atas sedekah di tempat kita melakukan ibadah korban. Satu pandangan lagi. Janji kita sedekah dalam masafah qasar masa lagi belum memindah dia panggil. Dia ada 2 pandangan di situ. Itu terbit perkataan masafah qasar. Ada ni. Kita banyak buat gitu, dia balik, dia balik kampung dia, dibagilah kepada fakir miskin di kampung dia. Tapi seeloknya sedekah di tempat melakukan ibadah korban. Maknanya orang kampung tu, orang miskin duk tengok, duk tunggu ni, boleh mari ni. Ni daripada hak surah kita buat ibadah korban ni. Orang kampung pun lega. Mana apa? Mana orang hak buat ibadah korban ramai-ramai orang senang tu, tak lupa kepada dia. Dia nak pergi duduk dekat-dekat, dia pun malu juga. Sebab dia pun tak masuk bahagian. Hak mari-mari tu orang hak senang-senang belaka hak mari tu, main hak mari tupang ambil bahagian di sini. Contoh di surah Imam ni. Tapi mana hak wajib sedekah? Hak korban lah, akikah tidak ada hukum tu. Akikah tu kita bubuh dalam beseng kita pusipang peti sejuk kita makan setahun. Dah kita sudah menumpahkan darah, kita sudah dapat pahala akikah. Dia tidak ada wajib sedekah. Kalau korban ada. Tapi wajib sedekahnya kepada siapa? Fakir miskin. Di mana? Di tempat.
Pindah kampung pun jangan. Di tempat kita melakukan ibadah korban. Itu pandangan muktamad. Keluar kampung je sudah pindah. Haram tu. Ini pandangan muktamad. Satu pandangan, janji dalam masafah qasar. Masafah qasar. Maknanya kalau pergi dengung tu boleh lagi. Ada? Sebab dia masih lagi dalam masafah qasar. Tapi kita ni bukan nak cerita qasar semayang ni. Cerita jarak tu masih lagi dalam lingkungnya masafah qasar, belum melampaui lagi. Kalau pergi sampai ke Paka tu, tak boleh lah. Sebab Paka sudah melampaui masafah qasar, sebab boleh qasar dah semayang. Ni kita kena ingat ni, dalam kitab kita ni sebut masafah qasar. Masafah yang mengharuskan qasar sembahyang. Tapi cerita sekarang bukan cerita bab qasar jamak semayang, bukan ni. Kita nak ambil jarak dia tu. Tak kena ingat tu orang buat ibadah korban tu, tak apalah kalau dia nak sedekah kampung dia. Tapi kena ingat baik orang kita dia terlepas pandang. Dia bubuh dalam plastik dan pasal dia pun bagi jiran, bagi anak beranak dia. Seorang hambuk tak ada fakir miskin. Tak ada ni. Kita bagi jiran ni kan. Kita bagi adik-beradik kita, anak puak rabak kita. Ada tak fakir miskin yang layak terima zakat? Ada ke tak? Tak ada seorang pun. Mana kewajipan kita sedekah? Kita katalah suku kilo kepada fakir miskin. Dan kadang daging tu mentah. Kita masak, kita panggil fakir miskin. Mentah. Bukan masak, bukan hak jemur. Ada ni? Bukan hak jemur kering tu tak? Hak mentah. Bukan hak jemur kering dan bukan hak masak. Ni korban akikah tak apa. Ni korban. Ada ni. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi seeloknya kita sedekah pada fakir miskin di mana kita ambil bahagian. Kita ambil bahagian di mana-mana tak ada isu. Kita ambil bahagian di mana-mana tak ada isu. Boleh kita tumpang di mana-mana. Tapi bila kita sembelih di situ, sedekahnya di situ. Hak atas nama, hak wajib tu. Hak kata suku kilo. Satu pandangan dalam masafah qasar. Ni. Mana kita kena ambil ni hak masafah qasar, kena faham molek. Cuma dalam kitab kita nak cerita bab masafah qasar, hak dalil tafsili, dalil terperinci fardu kifayah. Jadi dalam satu masafah qasar kena ada orang pandai seorang. Ditambah pula dengan ilmu-ilmu syarak. Fardu kifayah tauhid, fardu kifayah fiqh, fardu kifayah tasawuf, fardu kifayah ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis. Dalam satu masafah qasar ni kena ada seorang alim. Seorang alim ni bukan semua ilmu pun tak apa. Hak ni alim fardu kifayah tauhid. Hak ni alim fardu kifayah fiqh. Hak ni alim fardu kifayah tasawuf. Contoh, tak apa dah. Tapi kena ada seorang. Tapi dalam masafah qasar, jarak yang boleh qasar semayang, tak ada seorang pun hak alim fardu kifayah, berdosa semua orang dalam kawasan masafah tu. Ni. Macam sebut mengelepaslah kita gitulah learning. Harap-harap kitanya adalah keampunan Allah, kurniaan daripada Allah, limpah kurnia Allah, syafaat Nabi. Kemudian kita pun dalam belajar untuk fardu ain. Kita belajar untuk fardu ain, bukan fardu kifayah pun. Kita belajar hak fardu ain. Kemudian kita belajar atur niat molek kerana Allah, kerana nak beramal, kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Mudah-mudahan dengan niat dan perbuatan kita tu, dengan kesalahan yang lain Tuhan ampun. Gitu jelah kita ni. Lepas tu nak harap kepada amal kita gelak gambar. Nak harap pada amal kita gelak gambar. Amal kita ni dengan nikmat Tuhan kurnia atas dunia ni pun tak capai, tak padang meh. Mana harap kurniaan Allah serta kita buat amal molek biar niat betul. Kita belajar ni amal wajib ni, belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Kemudian niat biar betul. Niat tadilah kerana nak beramal. Kerana nak tuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tua ni ngaji bukan nak sehu, bukan nak bangga-bangga, ngaji nak amal, nak baiki diri. Tapi belajar tu biar fardu ain lah. Niat betul pun kalau buat salah tak pakai niat tu. Kita belajar niat nak baiki diri. Tapi belajar fardu ain ke tak?
dak nak baiki diri. Mana mai duk mereka. Mana hak diri kitanya? Nak baiki diri, belajar fardu ain tauhid, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu ain tasawuf, baru panggil nak baiki diri. Lepas tu fardu kifayah tu, mudah-mudahanlah ada di kalangan masyarakat kita ni yang bersungguh-sungguh belajar ilmu fardu kifayah. Hak yang kita ialah boleh lepas fardu ain pun alhamdulillah. Lepas tu kalau tidak ada seorang pun dalam kawasan kita ni hak alim fardu kifayah, maka berdosalah kitanya. Itulah. Berdosa kerana meninggalkan kewajipan. Berdosa habis semua orang dalam kawasan tu. Ni kitanya. Kitanya hak jadi amalan kita pun tak dapat kekuatan pun semua sebab kita duduk dalam masyarakat yang jahil ilmu fardu kifayah. Tambahan kita sekarang ni fardu ain pun kadang-kadang berat. Bukan fardu kifayah, fardu ain pun berat. Tak, fardu ain pun berat, bukan setakat fardu kifayah. Macam saya sebut menglepaslah. Salah dan radio, salah asal fardu ain tauhid, satu Malaysia dengar tak ada pembetulan, tak ada apa pun. Senyap supi, tak ada apa-apa. Tak ada keluar kenyataan pihak berwajib. Hak pengajaran sianu pada tarikh sekian-sekian pukul sekian-sekian dan di IKIM contohnya, apa yang buat tu adalah akidah yang terpesong, diperjelaskan kepada seluruh masyarakat oleh pihak yang berkuasa agama. Pihak berkuasa agama dalam Malaysia ni ada belah-belah jabatan. Negeri masing-masing kan dia ada pihak berkuasa agama masing-masing, tapi tidak ada. Waktu hak salah fardu ain, rukun iman pun tak luluh. Hak dia ajar tu contoh. Bukan kata fardu kifayah, hak fardu ain. Kemudian hak bagian kita pula belajar tauhid, hak fardu ain kitanya, satu-satu akidah kita kena tahqiq, kena jelas, kena kemah, kena cerak, mana nyata bagi kitanya. Mari pesai mana pun kita tak gogeh hak kita ni. Faham tak? Baru lulu fardu ain tauhid kita. Satu-satu akidah. Kita tahqiq, kita jelas, kita kejak, kita kemah, tapi nak menceritakan, nak menjelaskan, minta maaf saya tak pandai, itu fardu kifayah. Tapi kalau giang kita sendiri, mari bawakan terpesong, saya belajar tidak seumpama tu, tapi salah ke dak salah makali sebab dia tu ramai orang duk turut. Kita dak tahqiq, apa panggil dak tahqiq. Kenapa? Dak kejak, tak kemah, tak nyata, tak sahih. Dia akidah dia kena gitu. Kalau pekoh kita tak nak kata. Pelik dia ngajar. Buat apa kita belajar selama kening hukum tak boleh? Sebab apa dia wayak boleh? Tak tahulah, saya pun mungkin ada mazhab lain makali. Kita pun jadi tak jelas. Tak apa, waktu pekoh tak pelik. Pekoh tak pelik. Tapi kalau tauhid satu jalan. Kalau kita masih, kita kata ni, mana warna ni, mana apa? Tak tahqiq. Tak lulus fardu ain kita tu. Ada ni. Kalau hak kita, hak tahqiqnya, mari siapa mengajar, kita tengok mari tu budak. Allah, budak ni tak percaya budak. Pandai kedok mengajar. Contoh. Kita tak kenal lagi dia. Dia pun mengajar. Oh, molek. Mana dia ajar betul dengan akhirat di sunnah Jumaat tu. Mari seseorang yang kita tengok, oh ni orang yang public figure, nak soho ni. Dia mari ajar. Buat apa dia ni ajar pasal ni? Salah ni. Kita jelas salah. Baru lulu fardu ain kita. Ingat baik. Macam sebut tadilah, waktu radio. Kadang-kadang buat satu program dalam masjid, orang yang mari ribu-ribu hok mari. Bukan ratus-ratus, bukan puluh-puluh. Kadang-kadang banyak tiang daripada orang. Ada juga dalam masjid ni. Dia sengeleng pergi pukul gambar, masjid tak ada orang. Tak tahulah buat apa. Kalau dia pukul gambar, masjid tak ada orang. Orang ngajar. Orang ngajar, lepas tu duduk tu jauh-jauh je. Banyak tiang daripada orang. Jadi buat program tu, masjid penuh. Ni, ambil gambar. Masjid penuh. Ribu-ribu. Tapi orang mengajar tu terkadang jelas-jelas dia ajar tu akidah yang salah. Tak ada. Tak ada bunyi apa-apa pun. Tak ada kecoh, tak ada apa pun. Ada. Mana apa tu? Fardu ain masing-masing tak lulu. Orang mengajar tu pun tak lulu fardu ain. Orang tukar dengar pun tak lulu fardu ain. Ribu-ribu. Dah hak mari ribu-ribu tu, orang mana tu? Orang Masjid Surah belaka tu. Hak mari ribu-ribu tu.
Bukan hak jenis hak daerah Masjid Surah tu. Tapi dah ribu-ribu ni sebab apa? Mari jauh-jauh. Orang Masjid Surah nu mari, orang Masjid Surah pakat mari belaka dengan akidah ajar memang jelas-jelas salah, tapi tak ada apa pun. Mana apa? Fardu ain pun tak ada. Ini akhir zaman. Faham tak? Jadi yang kitanya hak ni dalil fardu ain, dalil ijmali. Dalil kekal apa dah? Apakah dalil Allah ada langit ada bumi, baik. Hak dalil panjang lebar, dalil tafsili atau detail, atau fardu kifayah. Kemudian hak kita nak sahih pula kita ni, tiap-tiap satu akidah yang fardu ain kita tahu tu. Nak lulu fardu ain tiap-tiap satu akidah ni, satu-satu akidah siapa tahap tahqiq. Ada tahqiq. Tahqiq tadilah saya biasa sebut cerak. Lah ni takut dah nak guna istilah cerak. Orang Terengganu kata bukan bahasa Terengganu. Bukan bahasa Terengganu. Bahasa Terengganu cerak ni. Kalau mugi cerak boleh. Tak cakap gitu. Cakap dah. Kalau gi cerak boleh. Orang lain boleh belaka. Mu tak gi pun. Ada tak kita cakap gitu Terengganu? Kalau gi cerak boleh. Tak cakap? Iyalah pasti tu makna cerak tu. Tak ada orang kata cakap kalau mugi cerak boleh. Tak ada juga. Payah. Tak ada. Iyalah pasti sahih tu lah. Tak ada juga dah. Jadi tahqiq ni gitulah. Pasti sahih, nyata, satu-satu akidah. Ni tak gocang dah ni. Mari siapa pun sini kita duduknya. Budak ajar pun Allah comelnya budak ni ajar. Walaupun kita mula sadar apa nak arah. Mari siapa soho mana pun ni salah akidah dia ajar ni. Apa tu? Kita duduk tahap tahqiq. Barulah luluh fardu ain kita dalam ilmu tauhid. Faham? Ni kita nak lepas yang ni. Yang fardu ain tauhid tiap-tiap satu pegangan. Mari macam mana pun kita tak gagah dah. Tak ada orang mari ajar pun tak ada apa-apa dah. Kita kadang-kadang kena pergi duduk tempat lain. Duduk tempat lain, tak ngaji, tak gapo dah kitanya. Tak ada masalah. Sebab kita tiap satu akidah hak fardu ain beres. Tapi orang lain ni mujurlah dengan zaman sekarang. Tak boleh ngaji sebab tak boleh duduk kampung dah. Anak-anak tak boleh duduk rumah seorang dah. Moga ayah tak ada dah ni. Hak duduk rumah seorang ni macam masuk kabar tu lah. Hak kena tekuk batal dia orang pakai mati tu. Hak duduk rumah seorang tu. Lepas tu hak duduk buat tu bukan orang lain pun. Bukan orang lain pun. Dia bukan nak buat gitu. Dia nak ambil barang. Dia nak ambil emas, kena ambil gapa. Lepas tu dia rembung dengan tuan rumah. Tuan rumah tu siapa anak beranak dia juga. Tu dia tekuk batal. Sebab tu makruh duduk rumah seorang diri. Makruh. Lepas tu orang tua ni kena ada teman cucu. Tak mana tak boleh. Tidur seorang diri pun makruh. Makruh sebab apa? Sebab kalau ada gapa-gapa tengah malam. Atau kadang-kadang tahu lewat dah. Tengah hari baru tahu, petang baru tahu, kerah dah. Ni. Faham tak? Ni kadang-kadang tak boleh duduk kapun dah. Anak tak boleh duduk dah sudut dengan anak. Lepas tu nak ngaji macam mana? Orang ni di live FB. Dia boleh ngaji. Lepas tu kadang-kadang Alhamdulillah ditulis dalam tu, dalam FB. Alhamdulillah je, tak ada lain. Alhamdulillah. Ada satu live FB, Alhamdulillah. Makcik tu lah. Kenal lah makcik tu. Alhamdulillah. Dia, anak dia ajar tu je sih. Ajar Alhamdulillah je. Lain-lain anak tak ajar ke dia. Orang ni tak tahulah. Tapi mana boleh belajar. Tapi nak ceritanya, kalau tak boleh gitu, tak apa dah. Sebab fardu ain beres dah. Atau atas masing-masing tu. Atas masing-masing. Mana? Tapi kalau fardu ain luluh pun, beres dah pun. Tapi kalau ada kemudahan rakaman gitu, kita terus belajar lah. Belajar semua. Dah? Duduk rumah anak. Anak bukan ada rumah. Dia keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang. Kalau kita adalah FB tu, mana kita boleh terisi masa. Dia gitu lah. Kena. Cuma untuk bahagian kita tu kena atur molek hak fardu ain kita. Tiap-tiap satu pegangan tu. Kena. Lepas tu hak ilmu-ilmu fardu kifayah dalam masafah qasar tu tak ada orang pandai. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun salah sebab kita dulu-dulu tak minat pun nak belajar agama.
Lepas tu kita pun tak minat nak hantar anak kita belajar agama. Jadi salah kita juga. Kita pun masa muda-muda tak minat pun nak belajar ilmu agama, belajar sekolah orang putih je. Lepas tu anak kita pun tak minat nak hantar ngaji kat agama secara sepenuh masa. Lepas tu itu memanglah berpunca daripada kecuaian kita sendiri. Kita minta ampun dengan Allah sebab masa dulu kita tak reti benda gini. Bukan ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain kita pun tak reti. Jadi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masa sekarang ni ada budak-budak kita hak nak ngaji agama secara sepenuh masa, hak fardu ain dan fardu kifayah duk pondok contohnya. Fardu ain dan fardu kifayah. Hak hafaz Al-Quran ni banyak dah. Mana-mana tempat nak hafal Al-Quran, hak fardu kifayah tu. Hak fardu kifayah ilmu ni, hak fardu kifayah ilmu. Ni kena ngaji pondok sepenuhnya. Gitu je lah, mudah-mudahan adalah di kalangan kita yang agak minat, yang cerdik. Kita nak budak yang minat, cerdik, ada belanja. Ni syarat besar ni, syarat besar. Nak boleh ilmu, minat kena ada, jangan paksa. Paksa tak apa nak jadi. Yang kedua, kita nak hak pikat sikit lah. Hak pikat, faham tak? Hak laju sikit, hak cerdik sikit. Tapi budak cerdik pun boleh belajar. Dia boleh qada dia. Bukan kata dak cerdik dengan duk pondok, bukan. Boleh qada dia. Kemudian yang tiganya, kita nak orang yang ada kemampuan. Ada kemampuan. Cuma sekarang tak ada kemampuan pun, kita carilah bantuan, gitu je lah. Cari bantuan. Sebab saya biasanya hak pondok ni saya kutip di Masjid Durian Burung. Setahun sekali saya kutip bulan Ramadan. Saya kutip tahun lepas beli 6,000. Boleh tanggung 3 pelajar untuk 1 tahun. 3 pelajar untuk 1 tahun. Jadi saya cakap dah masa di Diam Burung tahun lepas. Sebab cadang-cadang nak minta zakat untuk belajar pondok. Sampai sekarang pun tak nampak jalan lagi. Tukar kerajaan dekat setahun dah. Tak nampak jalan lagi. Tak nampak jalan. Nak boleh zakat dapat rayanya tahun depan minta derma pula. Jadi mana ada sokongan. Kita nak gitu lah. Sebab hak 3 orang ni bukan hak tak lulus sekolah lah. Hak boleh sekolah, hak cerdik tapi nak duduk pondok. Nak duduk pondok sangat-sangat tapi keluarga kurang kemampuan. Dia gitulah kadang-kadang. Jadi dengan kita beri sokongan tu, mudah-mudahan kita ada bahagian. Nak lepas fardu kifayah ni lah. Hak fardu ain kita ngaji diri dah, tetap dah tu kita duk ngaji. Kan? Dia gitulah. Hak kesalahan, kekurangan tu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak kita baca dan kitab tadi tu baca 9 minggu depan lah. Jadi kita ambil hak minggu lepas. Sebab ada orang sebut tu Ustaz cerita dak panjang tu, hak kata haram beli, haram jual, budak-budak belum balik dak warna kita mungkinlah. Sebab masa tu bukan nak fokus benda tu, jadi cerita perekah. Kita cerita rekah. Lepas tu nak ambil hak kata masafah qasar. Sebut kata masafah qasar, kita teringat jarak yang mengharuskan qasar semayang. Tapi kita bukan cerita nak qasar semayang ni. Cerita tadi macam kata pindah zakat, jangan melampaui masafah qasar. Pindah ni daging korban tu jangan melampaui masafah qasar, dia panggil tak pindah lagi lah. Tapi pandangan muktamadnya zakat harta di situlah. Ibadah korban di mana? Sembelih di mana? Di situ, di surah imam. Di surah imam ni lah kita suruh pihak berkenaan tolong bagi pada fakir miskin tempat ni. Kita tak kenal orang sini. Siapa fakir miskin kita tak kenal. Kita pergi pada pihak surau, dia lah Abu Bekah ni. Ini untuk sedekah yang wajib. Ni sedekah wajib. Hak lain tu sedekah sunat. Kita beri satu bahagian ke bagi 3 ke tak sunat. Hak wajib kena pastikan hak wajib. Jadi dia akan sebut apa kaitan dengan masafah qaribah, jarak yang pendek, jarak yang dekat. Masafah qasar. Masafah qasar kita faham. 89 km dalam jarak tu. Ni hak dalam kitab kita ni. Jadi nota-nota dalam kitab kita ni kena ambil molek lah. Mana kita kena buat catatan. Kalau kita orang jenis pandai nulis, kita buat dalam buku lain pula. Buat catatan tambahan. Memanglah kita baca kitab ni kadang-kadang kitab tak berjalan. Mana keluar tak tupu pada kitab, tapi keluar pun perkara yang perlu kepada kita mengetahui juga. Ada ni. Yang mana kita memang tak akan tupu kitab sepenuhnya. Mana kita kena ambil apa? Istitrak dia banyak.
Istitrak ni sambilang. Ada kaitan-kaitan kita cerita. Panggil istitrak. Dalam kitab pun banyak istitrak. Istitrak ni sambilang lah. Mana sambilang ni tambahan. Tapi ada kaitan. Ada kaitan dengan hak berkaitan dengan pembicaraan kita. Ada. Jadi kitab Faridah kita baca sembilan minggu depan. Kita pergi pada kitab Munyatul Musalli. Wallahu a'lam.